Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke kuliah yang ke-28. Dalam kuliah yang ke-28 ini kita berbincang atau kita membincangkan teori kos pengeluaran. Dalam teori kos pengeluaran ini kita bagikan kepada dua. Satu ialah dari segi data, jadual. Tapi yang lebih penting nanti ialah dari segi graf. Saudara-saudari kena mahir dengan graf. Di sini apa yang sebelum kita buat graf, saya nak tunjukkan dalam kos pengeluaran ini ada banyak pengiraan yang harus dibuat. Jadual ini menunjukkan kos pengeluaran bagi satu pengeluaran jagung dalam jangka pendek. Apa yang dimaksudkan di jangka pendek ini ialah banyak faktor ada dianggap faktor tetap, input tetap, tidak berubah, macam tanah. Inputnya adalah tetap, dia tidak boleh berubah. Kalau 1 ekar lah. Kemudian kos yang terlibat ialah kos tetap. Yang pertama sekali kos tetap. Sama ada kita kerjakan tanah tu atau tidak, kita kena bayar sewa tanah tu. Jadi kos tetap, katakanlah kita sewa RM100 sebulan. Ataupun bukan sebulan lah, selagi kita pakai tanah tu, sewa dia adalah RM100. Kemudian kita ada kos berubah. Jumlah kos berubah inilah jumlah input yang dibayar kepada input yang berubah. Kalau yang berubah itu adalah buruh, maka kos berubah di situ ialah upah buruh itu. Kemudian kita dapati apabila ada jumlah kos tetap, elemen yang pertama adalah kos tetap. Ingat ni, kos tetap. Kos tu tidak berubah. Kalau sewa tanah, harga sewa tanah tu, kita guna tak guna, kita kena bayar sewa tanah tu RM100. Jumlah kos berubah bergantung kepada jumlah buruh yang kita digunakan atau jumlah faktor yang berubah. Dalam contoh ini kita ambil buruh lah, senang. So, kita nampak buruh tu bekerja. Jadi kalau buruh tidak bekerja, maka dia tak bayar upah lah. Jadi pada pengeluaran kosong, tidak ada pengeluaran, buruh tak ada lah. Jadi jumlah kos berubahnya ialah kosong lah. Tapi apabila buruh itu bekerja, kita kena bayar RM30. Dan nanti saya terangkan jenis kos. Jadi apabila kita ada jumlah kos tetap dan kos jumlah kos berubah, kita ada jumlah kos lah, iaitu jumlah kos tetap tadi dicampur dengan kos berubah. Kadang-kadang ni konsep yang baru. Macam dalam pengeluaran dia ada pengeluaran sud. Di sini kita ada kos sud, iaitu tambahan upah yang harus dibayar kepada buruh apabila kita menaikkan pengeluarannya. Kemudian kita ada kos purata. Kos purata ini ialah kita bagikan jumlah kos dengan jumlah keluaran. Jadi kalau keluaran kosong, maka jumlah kos puratanya infinity lah. Dalam matematik disebut infinity. 100 bagi kosong jadi infinity. Kemudian satu lagi kita ada jumlah kos tetap. Kos tetap purata. Kos purata itu dibagi dengan jumlah keluaran. Jadi kalau keluaran kosong, kos tetap puratanya ialah jumlah kos dibagi dengan output.
output kosong, infinity. Dan kemudian kita ada kos berubah purata. Kos berubah purata. Konsep yang perlu saudara-saudari tolong ingat ialah ini dan ini. Kita andaikan di sini ialah keluaran berubah daripada jumlah keluaran kosong tan kepada 1 tan. Jadi tanah tu kita gunakan, kita boleh keluarkan 1 tan atau 2 tan, 3 tan, 4 tan, 5 tan, 6 tan. Okey. Jumlah kos tetap sama. Berapa banyak yang kita keluarkan, ia tetap sama, tidak berubah. RM100 lah yang kita bayar kepada tanah tu. RM100 tu sebagai sewa kepada tanah tu. Dia tidak berubah. Berapa banyak kita keluarkan, dia tidak berubah. Faham ni? Berapa banyak keluaran yang kita buat, jumlah kos tetap tidak berubah. Kerana kita ada kos berubah. Kos berubah ni ialah jumlah buruh yang kita gunakan untuk mengeluarkan berbagai peringkat ini. Kalau nak keluarkan 1 tan, dia kena bayar RM30. Kalau dia keluarkan 2 tan, kos berubahnya, jumlah upah yang kita bayar kepada buruh itu ialah RM55. Kalau kita keluarkan 3 tan, kita kena bayar kepada buruh itu RM75. Nampak tu? Ini jumlah kos berubah yang kita kena bayar. Bergantung kepada jumlah keluaran. Semakin tinggi jumlah keluaran, maka semakin tinggilah upah yang kita bayar kepada buruh. Atau dalam umumnya, semakin tinggi pengeluaran kita, jumlah kos berubahnya akan meningkat. Daripada 30 ke 55, 75, 105, 155 dan 225. Apabila kita ada kos tetap dan kos berubah, kita ada jumlah kos. Jadi kalau kita keluarkan kosong, jumlah kosnya adalah 100 lah, iaitu sama dengan kos tetap tadi. Kalau kita keluarkan 1 tan, jumlah kos yang kita tanggung ialah kos tetap campur dengan kos berubah. Kos berubah 30, jadi 130. Kalau kita keluarkan 2 tan, jumlah kosnya ialah 155, iaitu 100 campur dengan 55. Kalau kita keluarkan 3 tan, jumlah kosnya ialah 175, iaitu 100 campur dengan 75. 100 kos tetap, jumlah kos berubahnya 75, jadi 175. Kalau kita keluarkan 4 tan, jumlah kosnya ialah 205, iaitu 100 campur dengan 105. 100 kos tetap, kos berubahnya ialah RM105. Jadi 205. Kalau kita keluarkan 5 tan, jumlah kos tetap, jumlah kosnya ialah 255, iaitu 100 kos tetap dan 155 kos berubah, jadi 255. Karena kalau kita keluarkan 6 tan, jumlah kosnya ialah 225, iaitu 100 kos tetap campur dengan 225 kos berubah, jadi 325. Okey, setakat itu faham tidak ada kemiskinan. Jelas, nampak? Jumlah kos ni ruang nombor 2 campur ruang nombor 3.
Faham Okey. Now, ini konsep yang harus saudara-saudari faham dengan jelas. Ini tolong teliti. Ada konsep cost shoot. Cost shoot ini maksudnya ialah kalau dia keluarkan kosong, tak ada keluaran apa-apa, jumlah kosnya adalah 100. Tapi kalau dia keluarkan 1 tan, apa yang berlaku di sini ialah 1 tan tambahan. Yang pertama, iaitu tan yang pertama, jumlah kosnya naik daripada 100 kepada 130. Berarti tan yang pertama melibatkan kenaikan kos sebanyak RM30. Nampak ni? 130 tolak 100. Tambahan kos. Pengeluaran yang pertama, tambahan kosnya adalah RM30. Nampak tu? Nampak Faham Okey. Bagi pengeluaran yang kedua, sekarang dia 2 orang bekerja. 2 tan dia dikeluarkan. Jadi tan yang kedua, berapakah kos tambahan yang dia harus ditanggung oleh firma ini? Iaitu 155 tolak 130. Jadi 25. Jadi ini berarti bahawa pengeluaran tan yang kedua, tambahan kosnya menurun daripada 30 kepada 25. Jadi tambahan pengeluaran yang kedua, melibatkan kenaikan kos yang lebih rendah daripada tan yang pertama. Pertama 30, yang kedua 25. Faham tak? Kalau firma ini menaikkan pengeluaran kepada 3 tan, okey, jumlah kos yang ditanggung ialah 175. Nampak? 175 ni. Kos tetap RM100 campur dengan 75. Jadi 175. Okey. Sekarang kita nak tanya, pengeluaran yang ketiga tan. Pengeluaran yang ketiga tan. Faham ni? Pengeluaran yang ketiga, yang tan ketiga. Faham ni? Iaitu pengeluaran tan yang ketiga. Berapa kos tambahannya? Kos tambahannya ialah 175 tolak 155, 20. Jadi ini berarti kalau firma itu mengeluarkan 3 tan, tan yang ketiga itu tambahan kepada firma ini semakin sedikit, semakin murah, iaitu 20. Daripada 25 turun kepada 20. Jelas Faham? Okey. Now, kalau dia mengeluarkan, firma ini mengeluarkan 4 tan, jumlah kosnya adalah 205, iaitu 100 campur dengan 105, 205. Okey. Kita nak tanya tambahan tan yang keempat. Tambahan tan yang keempat, berapakah kos yang terlibat? Iaitu 205 tolak 170. 175. Jadi 30. Nampak tu? Sekarang tan yang keempat, tan yang keempat melibatkan tambahan kos yang lebih tinggi daripada tambahan tan yang ketiga. Nampak Iaitu 30 banding dengan 20. Dan dia mula naik dah.
Okey. Kemudian kalau kita tengok pengeluaran yang dia mengeluarkan 5 tan. Jumlah kosnya ialah 100, kos tetap. 155, kos berubah. Jadi jumlah kosnya ialah 255. Sekarang saya nak tanya, berapakah kos tambahan bagi tan yang kelima kepada firma ini? Tambahan kos yang tan yang kelima kepada firma ini. Macam mana dapat? Ialah 255 tolak 205, jadi jumlahnya 50. Dia naik. Tak nampak dia naik. Daripada 30 naik 50. Kemudian kalau dia mulakan 6 tan, jumlah kosnya ialah 325, iaitu 100 campur dengan 225. Berapakah tambahan kos bagi tan yang ke-6 kepada firma ini? Iaitu 325 tolak 255 sama dengan 70. Nampak tak ni perubahan ni? Kita dapati, tengok angka ni. Kita dapati bahawa daripada tan yang pertama dia menurun sampai tan yang ketiga. Okey. Kemudian kita dapati apabila dia mengeluarkan 4 tan ke atas, setiap tambah tan yang meningkat, setiap tan yang meningkat, kita dapati bahawa kosnya makin naik. Ini faham 1, ini faham 2. Nampak tak? Jelas tak ni? Okey. Konsep ni akan lebih mudah nanti saya terangkan dalam bentuk graf. Kemudian yang konsep yang ketiga ialah kos prorata, iaitu jumlah kos dibagi dengan jumlah keluaran. Jumlah kos jumlah keluaran bagi 1 tan ialah 130. Berapakah kos prorata bagi keluaran 1 tan? 130. Iaitu 130 ini dibagi dengan 1 tan. Kemudian kos prorata bagi pengeluaran 2 tan, iaitu 155 jumlah kos dibagi dengan jumlah tan pengeluaran, jadi dapat 77.5. Pengeluaran 3 tan, kos proratanya ialah 175 jumlah kos dibagi dengan 3 tan, dapat 58.3. Semakin menurun kan? Tengok Kemudian kos prorata bagi pengeluaran 4 tan 205 bagi 4 dapat 51.3. Turun lagi. Okey. Kemudian pengeluaran bagi 5 tan, kos proratanya lah 255 jumlah kos bagi dengan 5, jadi dapat 51.0. Okey. Dan kos prorata pengeluaran bagi 6 tan 325 bagi dengan 6 dapat 54.2. Kita tengok di sini saudara.
Semakin tinggi jumlah keluaran dibuat, kita dapati bahawa kos puratanya semakin menurun. Daripada 130, daripada infinity kepada 130, 75, 0.5, 58.3, 51.3, 51. Apabila dia mengeluarkan 6 tan, kos puratanya sudah meningkat. Nampak ni? 54.2. Saya nak tunjukkan balik pada saudara-saudari dua konsep kos ni. Kos sud dengan kos purata. Bagi kos sud, kos sudnya menurun daripada pengeluaran keluaran 1 tan menurun kepada sampai ke pengeluaran 3 tan. Selepas itu masuk je tan yang keempat, kos dia dan kos sudnya naik. Nanti saya akan terangkan dalam bentuk gambar rajah lagi jelas. Dan tengok kos purata ni. Kos puratanya semakin tinggi jumlah keluaran, semakin rendah kos puratanya. Sampailah kepada pengeluaran 5 tan. Pengeluaran 6 tan, kos puratanya naik. Dah mula naik. Faham tak? Dia sebenarnya, kalau saudara nanti mahir, dia ni terbalik daripada teori pengeluaran. Kita graf tu diterbalikkan macam tu je. Jadi nampak di sini. Kemudian yang konsep yang seterusnya ialah kos tetap purata. Kos tetap purata ini ialah jumlah kos tetap dibagi dengan jumlah keluaran. Dan kita dapati bahawa keluaran yang pertama 100 bagi dengan 1, kos tetap 100 bagi dengan 1 sama 100. Yang kedua 100 dibagi dengan 2 dapat 50. Kos tetap purata yang ketiga, keluaran 3 tan, 100 bagi dengan 3 dapat 33.3 dan seterusnya 25, 2. Jadi kos tetap purata ni dia terus turun ke bawah. Dia semakin menurun terus. Tapi dia tak boleh sampai kosong tau. Dia takkan sampai kosong. Dia sampai hampir ke kosong tapi takkan kosong. Dan kos berubah purata, ABC, average variable cost. Kita dapati bahawa, tengok ni. Ini kita ambil jumlah kos berubah saja dibagi dengan pengeluaran. Jadi 30 ini bagi dengan 1, keluaran jadi 30. Jumlah keluaran 2 tan, jumlah kos berubah 55 bagi dengan 2 dapat 27.5. 3 tan 75 dibagi dengan 3 dapat 25. 4 tan 105 dibagi dengan 4 dapat 26.3. Dan 5 tan jumlah kos berubah bagi dengan 5 dan 31. Dan jumlah kos berubah 6 tan ialah 225 bagi dengan 6 dapat 37.5. Kita tengok di sini saudara-saudari.
Di sini kita dapati bahawa kos berubah purata menurun apa semakin tinggi tingkat pengeluaran, ya, kita apabila kita naikkan pengeluaran, jumlah pengeluaran, kos berubah puratanya menurun daripada 30, 27, 5, 25. Sampai di situ masuk perempatan ke atas, kos berubah puratanya meningkat. Ini tahap 1, ini tahap. Faham tak? Jadi dalam konsep kos pengeluaran ni, kita tak lari pada konsep ni. Jumlah kos, kos tetap, jumlah kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos sud, kos purata, kos tetap purata, kos berubah purata. Yang penting dalam kajian ekonomi teori pengeluaran ni, dua konsep yang penting. Satu ini, tiga perkara yang penting. Kos purata dan kos berubah purata. Tapi sebenarnya yang betul-betul kritikal, yang saudara-saudara harus faham ialah ini dia. Ini akan menentukan sama ada pengeluaran kita itu ada untung atau tidak. Faham ni? Nanti duduk pelan-pelan tengok ni. Kamu jangan takut dengan angka ni. Cuma harus kamu faham je konsepnya. Dalam perpesaan ni tak keluar suruh buat jadual ni, tak ada. Yang keluar dalam perpesaan nanti ialah kilo dia. Faham? Okey. Dari segi jadual saya berhenti di sini dulu. Nanti saya sambung kuliah yang ke-29. Saya tunjukkan dalam konsep dalam bentuk kilo. Okey, terima kasih.